yang berusaha urus setia kelas bahasa Arab Ikram Shah Alam. Ikhwat akhwat, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang dirahmati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala diberi peluang dan kesempatan lagi bertemu dan berkumpul kita dalam ruang Google Meet ini untuk meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan bahasa Arab, ya. Dan kita gunakan Al-Quran sebagai silibus dan juga asas perbincangan kita. Baik. Saya share screen. Pada pertemuan yang lepas, kita dah bincang ayat yang ke-7 daripada surah Al-Hujurat. Dan kemudiannya kita masuk kepada beberapa perbincangan berkaitan dengan muka surat ataupun nota isim. Jadi untuk memulakan perbincangan pada hari ini, kita ambil dahulu ayat yang ke-8. Kita bacakan dahulu ayat yang ke-8, kemudian kita terus kepada perbincangan bahasa Arab. Saya baca ayat ke-8, minta ikhwan-ikhwan simak dulu bacaan dia lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Ini ayat yang ke-8. Ayat ni pendek. Kalau kita sempat, kita masuk ayat yang ke-9. Baik, ayat yang ke-8. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Pendek saya ni. Kita ambil dahulu terjemahan makna bagi setiap perkataan yang ada pada ayat ini. Kalau kita tengok ayat yang ke-8 ni, anda yakin maknanya insya-Allah semua makna kita dah boleh tangkap. Pertama, kita familiar. Kita familiar dengan perkataan-perkataan ini. Dan yang kedua, kita juga dapat melihat banyak pengulangan lah untuk ayat-ayat ini. Fadilan, ya, kelebihan ataupun kurniaan. Fadlan, kelebihan ataupun kurniaan. Minallah, min daripada Allah. Wa ni'mah, wa dan ni'mah bahasa Melayu nikmat. Wallahu alimun hakim, dan wa Allah alimun maha mengetahui, hakimun maha bijaksana. So alhamdulillah, di peringkat ini dan pada ayat ini dari sudut makna kita dah boleh nampak, kita harapkan maknanya peningkatan lah. Kita baca macam ni, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim, kita terus boleh tangkap dia punya makna. So kalau sepatah-sepatah dia kelebihan, ya, fadlan ataupun kurniaan dari Allah dan nikmat, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. So bila kita susun balik ayat tersebut, kalau kita tengok yang ada pada Quran kita disebut sebagai kurniaan dan nikmat daripada Allah, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. So tak lari jauh daripada makna sepatah-sepatah, dan itulah terjemahan mafhum yang paling bagus. Terjemahan mafhum yang paling cantik ialah bila mana dia tak lari jauh daripada makna sepatah-sepatah. Okey. Kita nak mulakan dengan wallahu alimun hakim. Sebab dia clear dan mudah. Wallahu alimun hakim. Yang pertama kalimah wa,
Dan wa yang kita jumpa dekat sini, sebagaimana kita dah tengok pada jenis-jenis, bukan, ni haraf menyambung cerita. Antara jenis-jenis wa dekat sini, biasanya wa tu salah satu daripada haraf sambung cerita lah. Okay? Wa yang ada dekat sini, dia nak sambung cerita sebagai satu kurniaan daripada Allah dan nikmat, dan ya, Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa haraf sambung cerita, kemudian Allah itu kalimah isim. Jadi boleh buka helaian ataupun nota isim yang pernah kita berikan sebelum ini. Kalimah Allah itu merupakan kalimah isim. Kita tahu kalimah Allah kadang-kadang dia Allahu, kadang-kadang dia Allaha, kadang-kadang dia Allahi. Kalau sebelum ni kita kata Allahu, pertama kita tahu dia tak kembal sebab barisnya boleh berubah. Kalau sebelum ni kita kata Allahu, baris depan, baris atas, baris bawah. Kalimah isim yang tak kebal boleh berubah kepada baris depan, baris atas, baris bawah. Kita upgrade kita punya maklumat, yang lebih tepat ialah keadaan berbaris depan, keadaan berbaris atas, dan keadaan berbaris bawah. Itu istilah yang tepat. Dulu kita sebut baris depan, baris atas, baris bawah sebab dia mudah. Maksudnya Allahu baris depan. Tetapi kita upgrade maklumat tu, yang lebih tepat ialah Allahu pada ayat yang kita baca tadi ialah keadaannya. Kita sedang bincang ayat ni, kita sedang bahas ayat ni, Allahu, okey, keadaan berbaris depan. Keadaan berbaris depan. Tandanya ialah baris depan. Orang Arab kata dhammah. Okay. Tandanya ialah baris hadapan, iaitu Allahu. Dekat sini, kita sedang bincang di sini. Okey. Allahu ada pada keadaan berbaris depan. Tanda yang digunakan ialah baris hadapan ini. Orang Arab kata dhammah. Dan sebab apa dia baris depan? Dia berbaris depan kerana keadaannya sebagai subjek. Okay. Allah itu sebagai subjek. Dia start dengan ayat kan? Dia start dekat sini isim. Ayat ini adalah ayat isim. Ayat isim, kita cari dua maklumat, subjek dengan predikat, dan kedua-duanya berbaris hadapan. Baris asas kedua-duanya adalah baris hadapan. So, bila kita rujuk pada ayat, benda yang sama, subjek memang berada pada kedudukan berbaris hadapan. Dan tanda yang digunakan ialah baris depan, iaitu dhammah. Wallahu, Allahu. So, di sini Allah itu dia punya subjek. Okay, subjek. Orang Arab panggil subjek, kita nak dedahkan istilah Arab je lah. Kita dah tahu dia subjek. Lepas tu yang ini mesti dia punya predikat. Alimun predikat satu, hakimun predikat yang kedua. So dia ada dua predikat. Yang ini predikat yang pertama, yang ini hakimun predikat yang kedua. Predikat satu dan dua. Tambah P dekat depan, predikat. Predikat. Okay. Predikat satu dan baik. Wallahu, Allahu subjek. Subjek baris asasnya baris atas. Bila rujuk kepada halayan, subjek dia berada pada kedudukan berbaris depan. Baris depan. Tandanya Allahu. Begitu juga dengan predikat. Predikat juga ada pada keadaan
berbaris hadapan. Baik, untuk ayat ini, apa tanda yang digunakan? Sama juga. Tanda yang digunakan untuk menunjukkan keadaan dia berbaris hadapan juga ialah baris depan. Walaupun dia baris dua, sama dia dianggap sebagai baris hadapan. So ini satu contoh yang jelas bagi kalimah isim yang berada pada kedudukan berbaris hadapan dan tanda yang digunakan juga ialah baris depan. Jadi wallahu alimun hakim. Cuma dia pakai dua predikat lah. Subjek Allah, predikat satu alimun, predikat kedua hakim. Baik, tadi kita nak dedahkan dan bagi tahu subjek orang Arab panggil apa? Ya, subjek orang Arab sebut subjek orang Arab kata mubtada. Mubtada. Okey. Mubtada ini subjek. Mubtada. Sambil kat rumah tu cuba sebutlah mubtada. Ya. Mubtada. Apa mubtada? Subjek. Mubtada subjek. Keadaan dia berbaris depan. Mubtada sentiasa berbaris depan. Ulang-ulanglah sebut. Mubtada. Jangan sebut murtabak sudah. Mubtada. Murtabak. Murtabak ni. Okey. Mubtada itu subjek. Sekarang predikat. Untuk predikat, ya, saya dedahkan bahasa Arab ni kerana insya-Allah kita dah boleh nampak lah. Ya, kita dah boleh bagi tahulah bahasa Arab dia. Sebab rasanya kita dah boleh nampak dia punya perbincangan itu. Janganlah bila tukar bahasa Arab terus tak faham. Sebelum ni faham. Sebelum ni faham subjek baris depan, predikat baris depan, okey. Bila bagi tahu je mubtada, lama apa tu? Benda sama, istilah sahaja. Memang kita punya perbincangan bahasa Arab ni, saya memang suka guna bahasa Melayu. Kalau ikut perasan kan, kita daripada awal dulu, haraf baris bawah lah, haraf baris mati, haraf baris atas, penegasan, kan kita tukar semua jadi bahasa Melayu. Kerana kita fahamkan dulu konsep. Kadang-kadang banyak kelas bahasa Arab dia suka introduce yang Arab terus kan. Mubtada, khabar, isim kana, khabar inna. Sedangkan konsep orang tak faham lagi. Jadi bila kita faham konsep, tukar istilah biasanya dia tak jadi masalah sangat lah. Sepatutnya macam itulah. Janganlah jadi masalah pula. Bila beritahu je, okey, subjek ni yang baris depan ni, orang Arab panggil mubtada. Tu pun, lama tu tak faham. Tak cakap macam tu. Okey, mubtada subjek. Ini istilah je kita tukar. Kalau rasa susah, dah, tak apa, lupakan. Sebab kita bukan ada exam pun kan. Bukannya, jangan risau, tak ada exam. Bukanlah sekali ustaz bagi exam. Apakah dia subjek bahasa Arab? Ya, tak ada. Kalau yang penting kita tahu ilmu dan maklumat tu, kalimah, bila orang Arab buat ayat, perkataan pertama tu isim, dia mesti subjek. Lepas tu yang menceritakan tentang subjek, predikat sama macam bahasa Melayu. Cuma kita tahu orang Arab diberikan baris. Jadi untuk subjek, baris asas dia baris depan. Macam kita sebut sebelum ni lah. Untuk predikat juga, baris asas dia baris hadapan. Orang Arab panggil predikat ialah khabar. Khabar. Khabar kan? Maknanya yang mengkhabarkan tentang mubtada. Tentang mubtada sebagai pemula. Subjek dia. Wallahu. Allah itu. So tak lengkap tanpa khabar dia. Allah tu apa? Kita pun akan tanya apa? Kenapa dia kena Allah kan? Apa predikat dia?
Dia cerita pasal apa? Jadi dia sebutkan sini, Allah itu khabarnya nak bagi tahu alimun. Khabar menceritakan tentang mubtada. Itu dari sudut penjelasan. Dari sudut bahasa Arab, bila bahasa Arab dia cerita nahu tata bahasa, maka kita akan tengok kepada baris lah. Baris asas untuk predikat ataupun khabar ialah baris hadapan. Tak kisahlah khabar tu ada berapa, ada satu ke dua, maka dia tetap, barisnya tetap sama. Okey, jadi mubtada dengan khabar sentiasa berbaris hadapan. Biasanya subjek, predikat. Mubtada, khabar. Mubtada, khabar. Dua-dua baris depan. Mudah-mudahan walaupun tukar istilah boleh harmonikan dengan maklumat tu. Tukar istilah je, benda sama. Okey. Selesai untuk wallahu alimul hakim. Okey, untuk ayat yang pertama ni, fadlan minallahi wa ni'mah. Baik, untuk ayat ini, kalau kita perasan, ayat ni ada sedikit dia punya isu lah. Yang pertama, biasanya kita tentukan fadlan minallahi wa ni'mah. Ini rangkap apa? Rangkap isim ke fi'il? Bila kita nampak tanwin, maka kita terus kata, okey, ini rangkap isim. Ya? Sebab dia mulakan dengan kalimah isim. Kalau rangkap isim, kita kena cari subjek predikat. Baik, subjek baris asas dia baris depan. Jadi kasih ada isu sikit. Untuk ayat ini ada isu sikit. Sebab itu kita letak yang kedua. Baik. Untuk ayat yang macam ini, untuk ayat macam ni, ikhwan-ikhwan, bila ada ayat yang sebegini, biasanya kita kena cari sebab lah. Okay, kita kena cari sebab kenapa ayat ni, walaupun dia start dengan isim yang sepatutnya berbaris depan, subjek tu, mubtada tadi tu, tapi dekat sini dia baris atas. Maksudnya kita kena cari sebab. Jadi ulama memang rungkaikan kenapa dia jadi fadlan. Maksudnya keadaan dia dekat sini berbaris atas. Sebab kita nampak tanda dia tu baris atas. Fadlan. Tanda dia berbaris atas. Bererti dia mesti salah satu daripada keadaan dekat sini. Keadaan dia. Keadaan yang menjadikan dia berbaris atas, ini dia. Ada inna. Kita tengok keadaannya. Inna, kana, maf'ul, hal, illa dengan niat. Okey. Ada inna? Tak ada. Ada kana? Tak ada. So, dia tak ada kait dengan inna dengan kana. Okey. Ada ya? Tak ada juga. Ada illa? Tak ada juga. Adakah dia nak menunjukkan hal? Hal maknanya keadaan sesuatu. Bukan juga. Dia bukan nak menunjukkan keadaan sesuatu itu. Baik. Sebenarnya, jadi dekat sini, ulama bagi tahu, fadlan ini, pertama, keadaan dia berbaris atas. Sebab kita boleh nampak baris dia. Fadlan, iaitu baris atas. Baik. Untuk keadaan ini, nombor satu bukan. Tak ada sesungguhnya. Kerana pun bukan. Tak ada. Nak menunjukkan keadaan. Keadaan kun'an. Bukan. Illa tak ada. Ya pun tak ada. Baik. Jawapan dia sebenarnya adalah yang ketiga. Maf'ul. Okey. Jadi untuk ayat ini, fadlan ini, pertama sekali keadaan dia ialah maf'ul. Dia berada pada kedudukan maf'ul. Fadlan berada pada kedudukan maf'ul. Saya akan sikit. Baik. Apa makna maf'ul? Yang kena. Maf'ul yang kena. Dia kena apa? Okey.
Maf'ul dia kena dia kena, maknanya dia kena bagilah. Dia diberi. Dia yang kena bagi. Siapa yang bagi? Allah lah, minallah. Jadi, untuk ayat ini, sebenarnya kalau kita boleh buat tu punya ayat dia, tadi kita okey, ada gempa bumi. Okey. Kejap Okey, cubaan 1, 2. Ada gempa bumi. Kejap Okey, sambung. Bismillah. Fadlan, dia merupakan kalimah maf'ul yang kena. Dia kenapa? Dia kena bagi. Siapa yang bagi? Allah. Jadi untuk ayat ini, kalau kita nak buat dia punya bentuk ayat dia, kita boleh tulis dia telah beri satu pemberian. Satu pemberian itulah yang kita sebut sebagai fadlan. Okey. Untuk ayat yang pertama ni, fadlan minallahi wa ni'mah, dia telah beri satu pemberian, cuma perkataan dia telah beri ini, tidak ditulis. Tak ada ditulis kat sini. Okay, istilah dia sebagai benda yang tidak ditulis lah kan. Dia hanya tulis fadlan minallahi wa ni'mah, sebagai satu kelebihan, kurniaan, pemberian daripada Allah dan juga nikmat. Dia cuma terus bagi tahu dia punya yang maf'ul. Dia telah beri satu fadlan yang kena. Kenapa? Kena beri. Baik. Dia telah beri ni mana? Tidak ditulis. Kenapa tak ditulis? Sebagai salah satu bentuk sastra lah. Dan sebagai salah satu bentuk sastra. Untuk menjadikan ayat itu lebih cantik lagi. Dan kita tahu Quran ini memang datang dalam bentuk bahasa Arab yang memberikan mukjizat kepada orang Arab. Jadi mukjizat tu memang datang antara kaedah ataupun bentuknya adalah bila mana dia tak bagi tahu pun apa dia punya fi'il dia. Fi'il tu tak ditulis. Dia telah beri. Fi'il kan? Dia telah beri. Itu fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Sebab apa? Dia telah. Siapa pelaku dia? Siapa yang bagi? Dia. Dia refer pada siapa? Pada Allah. Jadi, dia telah beri, itu fi'il dan juga fa'il, pelaku dia. Dia telah beri. Dia bagi apa? Dia bagi pemberian, iaitu fadlan. Fadlan maksudnya pemberian. Okay? Jadi fadlan maf'ul. Hai, maf'ul dekat sini. Maf'ul dekat sini. Maf'ul berada pada keadaan yang menjadikan kalimah isim itu berbaris atas
Dan tanda yang diberikan ialah baris atas, iaitu fadlan. Okey. Mudah-mudahan clear kat situ. Jadi ayat ni ada bentuk sastra lah. Maksudnya kalau kita orang Melayu pun, ialah kita nak memahami ayat ini, maknanya ini ada dalam bentuk sastra. Mungkin kita pun kalau dalam sastra Melayu pun kadang-kadang kita ada tata bahasa, beberapa tata bahasa yang apa nama ni, kita mungkin ada langgar sikit kan. Biasalah untuk jadikan ayat itu dalam bentuk sastra. Okey, yang penting lagi sekali, fadlan isim, satu, di kalimah isim, keadaan dia berbaris atas, sebab dia berbaris atas ialah sebab dia maf'ul, dia yang kena. Dia kena apa? Dia kena bagi. Dia kena beri. Oh, siapa yang bagi? Dia. Dia refer pada siapa? Allah. Kenapa dia telah beri ni, ayat ini, ayat fi'il ni, tak ditulis sebagai bentuk sastra. Okay. Baik, fadlan, maf'ul, okay, maf'ul, baris asas dia baris atas dekat sini. Okey, dia punya fi'il dan fa'il tak ditulis. Okey, itu perkataan fadlan. Kemudian kalimah min, dari ataupun daripada, haraf baris bawah, haraf jar, Allah isim majrur. Min Allah jar majrur. Rasanya kalimah ni dah terharapkan dengan clear. Kalau dulu min haraf baris bawah, fungsi dia membaris bawahkan isim. Isim yang mana? Selepas dia. Dulu. Lepas tu kita pun bila orang dah faham, dah selalu dah ulang-ulang, kita pun introduce bahasa Arab. Haraf baris bawah, orang Arab kata haraf jar. Oh, haraf jar. Tapi konsep dah faham. Yang kena baris bawah, orang Arab kata majrur. Yang kena baris bawah majrur. Jadi, minallah jar majrur. Okey, settle. Yang penting konsep mula-mula dulu tu. Yang kita duk ulang. Haraf baris bawah, haraf baris bawah, haraf baris bawah. Oh, rupanya jar dia, orang Arab sebut jar. Bila haraf baris bawah, fungsi dia membaris bawah kan. Yang kena baris bawah tu, orang Arab kata majrur. Sebab jar, majrur. Fi'il, perbuatan. Yang kena, maf'ul. Jar, baris bawah. Yang di baris bawah kan, majrur. Memang bunyi dia, kita kata membentuk dia macam. Okey. Selesai? Minallah selesai. Wa ni'mah. Betul. Wa haraf sambung cerita lah. Haraf penyambung cerita. Kalau kita pernah tengok kat sini, haraf sambung cerita yang ada dalam Quran ni, wa, fa, thumma, au dan juga au. Haraf penyambung cerita, fungsi dia sambung cerita dan mengadakan baris. So, perkataan seterusnya iaitu ni'matan. Perkataan ni'mat, ini kalimah isim. Ada tanda tak? Ada tanwin. Confirm isim. Confirm. Baik. Kalau isim, apa keadaan? Dia memang, perkataan tu memang tak kebal lah. Isim kalau yang kebal ni, yang ini dia. Kalau yang kebal lah. Kan? Nama, tunjuk, mewakili dia. Bentuk dia pun macam haraf. So, kita insyaAllah boleh nampak nikmah, itu tak kebal. Kadang-kadang nikmatun. Kadang-kadang nikmatan. Kadang-kadang nikmatin. Dekat sini, nikmatan. Nikmatan berbaris atas. Okey, nikmatan berbaris atas. Jadi keadaan dia, keadaan berbaris atas. Okey. Sebab apa berbaris atas? Ada tak dekat sini? Okey. Siapa yang jawab maf'ul? Betul ke Muhammad? Sampai-sampai tu jawab je. Tak apa, saya tak dengar apa. Jawab je. Kalau jawab maf'ul, salah lah. Okey, salah. Tak apa, keluarkan suara tak dulu. Untuk hilangkan pengantuk. Okey. Untuk perkataan nikmatan,
Dia berbaris atas kerana wa. Okey. Wa ini kita kata dia haraf penyambung cerita. So fungsi dia sambung cerita dan menyamakan baris. Jadi untuk dekat sini ya. Untuk perkataan nikmatan, dia sebenarnya berada di bawah ini. Dia cuma ikut. Dia tak ada keadaan tertentu. Dia bukan subjek ke predikat ke, bukan subjek inna predikat kana maf'ul ke hal jar, betul tak kata. Dia tak ada keadaan khas. Dia cuma mengikut. Sebab apa dia ikut? Sebab yang kedua. Kerana dia terletak ataupun dia di inilah sebab dia ikut selepas haraf sambung cerita, iaitu apa? Iaitu wa. Jadi wa tu kita kata kerjanya selain menyambung cerita, dia juga menyambungkan baris. Jadi nikmatan dekat sini adalah kerana dia disambung barisnya oleh wa. Okey. Itu ayat yang ke-8. Kalau ada soalan ke, mungkin boleh boleh tanya. Fadlan min Allah wa ni'mah wallahu alimul hakim. Makna selesai. Mafhum insya-Allah faham. Ya? Maksudnya kalau ayat sebelum ni kan macam doa kan. Walakin Allah habbaba, Allah ya dia menjadikan rasa cinta. Dia menjadikan, dia bagi tu. Dia bagi, dia menjadikan rasa cinta. Apa dia? Cinta kepada apa? Al-iman. Maf'ul yang kena. Al-iman yang kena. Kenapa? Kena dijadikan rasa cinta kepada kamu. Dan wazayyanahu, dia yang menghias. Dia juga yang bagi dekat hati kamu. Wa karraha, dan dia juga yang membenci. Membencikan apa? Siapa yang kena benci? Kufur. Maf'ulun bih pada atas. Maf'ul yang kena. Kufur. Dibencikan juga fusuk. Wa. Nampak? Wa. Sambung cerita kan? Pada atas. Macam tadi lah. Yang ni al-kufra ni maf'ul yang kena. Kecil. Kita besarkan sikit. Okay? So, okay. Al-kufra maf'ul yang kena. Kena apa? Kena dijadikan benci. Karraha, dia telah menjadikan kamu benci. Dia telah menjadikan benci. Fi'il. Siapa yang kena benci tu? Kufur. Kufur tu Allah jadikan rasa benci. Wal fusuqa, dan sambung cerita. Samakan baris. Wal isyan, sama juga, sambung cerita. Wah, samakan baris. Boleh kufur. Okey. Jadi semua tu dia bagi kamu rasa cinta kepada iman, bencikan kamu kepada kufur, kepada fasik, kepada isyan. Semua tu ialah fadlan. Ya? Fadlan. Sebagai satu pemberian. Dia telah beri satu pemberi kepada kamu. Maf'ul. Daripada Allah, minallah. Wa ni'mah, dan juga nikmat. Wallahu alimul hakim. Supaya kita kenal dia itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah Akbar. Supaya kita kenal dia dengan dua sifat ini. Sifat ilmu pengetahuan yang maha luas, dan juga kalau ada ilmu tak bijaksana, ya, tak jadi juga
Dia kena ada kebijaksanaan. Macam kita dengar apa nama dia, tadabbur baru ni lah. Okey. Selesai untuk ayat ini ya. Jangan lupa daftar ya, dan juga ambil nota-nota yang lepas. Okey. Sekarang kita nak sambung untuk ayat yang ke-9. Sebelum itu kita nak terangkan sedikit tentang maknanya. Okey. Ikhwan-ikhwan, ya, pakcik-pakcik semua kan? Keadaan berbaris depan, keadaan berbaris atas, keadaan berbaris bawah. Okey. Keadaan berbaris depan, keadaan berbaris atas, keadaan berbaris bawah. Kadang-kadang dia tak pakai baris. Lagi sekali ya. Okay, cuba fokus kejap kat sini. Kadang-kadang dia tak gunakan baris untuk memberi tanda bahawa keadaan itu berbaris depan. Dia tak pergi baris depan. Atau dia tak guna baris atas, dia tak guna baris fathah atas untuk bagi tahu keadaan itu baris atas. Atau dia tak guna baris bawah untuk bagi tahu keadaan itu sebenarnya keadaan baris bawah. Lagi sekali. Baris depan, atas, bawah itu cuma salah satu tanda yang menunjukkan state ataupun keadaan sesuatu isim itu. Isim tu subjek. Contoh. Isim tu subjek ataupun predikat. Yang mana kita tahu subjek dan predikat ni baris asas dia baris depan. Subjek dan predikat ni berada pada keadaan baris depan. Kadang-kadang, okay, ni point dia. Kadang-kadang dia tak pakai baris depan. Kadang-kadang dia tak pakai baris depan. Walaupun baris depan tu tanda asas dia. Baris asas dia baris depan. Cuma kadang-kadang dia tak pakai. Habis Ustaz, kalau dia tak pakai baris depan, macam mana kita nak tahu yang dia tu dalam keadaan baris depan? Okey. Dekat sinilah kita tengok sebenarnya tanda itu ada tanda premier dan sekunder. Ini baru terfikir, baru terlalu dekat otak. Ada tanda asal macam dia punya premier dan ada juga dia punya tanda yang macam sokongan kan. Jadi baris depan ni tanda sekunder, asal dia lah. Asas ni memang baris depan. Cuma ada juga beberapa perkataan yang dia tak pakai baris. Dia pakai apa? Dia pakai alif. Ataupun dia pakai waw. Maksudnya apa? Dia guna huruf tau. Dia guna huruf alif dan huruf waw. Dia guna apa namanya? Abjad huruf lah. Alif, waw. Dia tak pakai yang fathah, kasrah, dhammah tu. Yang tak. Dia pakai alif atau pakai waw. Sama juga. Contohnya, satu-satu kalimah isim itu dia maf'ul. Contoh satu-satu kalimah isim itu dia maf'ul. Maf'ul baris asas dia apa? Maf'ul baris asas dia baris atas. Betul. Maf'ul kat sini. Maf'ul. Dia berada pada kedudukan berbaris atas. Keadaan baris atas. Jadi tanda dia baris atas sebagai tanda sekunder. Sebagai tanda asas yang menunjukkan dia dalam keadaan baris atas. Sama juga kadang-kadang dia tak pakai baris atas, dia tak pakai baris, dia pakai huruf ya. Ada juga kadang dia pakai baris bawah. Ui, pelik betul baris bawah. Tapi sebenarnya dia kena baris atas. Okey. Tak apalah. Dia tu kemudian. Ataupun tempat yang dia pakai alif. Okey. Sama juga keadaan yang ketiga. Keadaan berbaris bawah. Okey. Keadaan berbaris bawah.
Cuma tanda tu, baris bawah ni sebagai tanda premier dia, sebagai tanda asas dia. Cuma kadang-kadang macam tadi juga, kadang-kadang dia tak pakai baris, kadang-kadang dia pakai huruf, dia pakai ya, ataupun dia pakai baris. Okey. Contohlah, contoh Saya buat contoh dulu Okey. Dengar dengar Okey, dengar Orang-orang Islam, orang-orang Islam mereka semayang. Okey. Contoh orang-orang Islam mereka solat. Okey. Itu satu ayat. Itu satu ayat. Orang-orang Islam mereka solat. Baik. Itu ayat apa? Itu rangkap apa? Rangkap isim atau fa'il? Orang-orang Islam mereka solat. Itu rangkap, itu ayat isim lah. Sebab saya start dengan orang-orang Islam. Kan? Orang-orang Islam mereka solat. Ya. Contoh Okey. Orang-orang Islam mereka solat. Okey. Satu ayat. Sikit lah. Boleh ni? Orang-orang Islam mereka solat. Ini satu ayat, satu rangkap. Rangkap apa? Rangkap isim. Rangkap isim Orang-orang Islam subjek. Betul tak? Subjek. Orang-orang Islam. Kenapa dengan orang Islam? Dia buat apa? Dia orang solat. Predikat. Okey. Orang-orang Islam mereka solat. So, orang-orang Islam ni subjek. Baik. Subjek. Sebelum tu, fahamkan orang-orang Islam mereka solat. Orang Islam subjek, mereka solat predikat. Okey. Sekarang, cuba translate bahasa Arab orang-orang Islam. Orang-orang Islam ni, orang Arab cakap apa? Orang Arab cakap muslimun ataupun muslimin. Nampak tak? Orang-orang Islam muslimun. Muslimun. Orang-orang Islam muslimun ataupun muslimin. Okey. Sekarang kita sedang terjemahkan orang-orang Islam kepada bahasa Arab. Orang Arab cakap orang-orang Islam kadang-kadang muslimun, kadang-kadang muslimin. Di sini dia punya point. Bila nak pakai muslimun, bila nak pakai muslimin. Ini kita belajar. Kalau ramai, dulu kita belajar kalau ramai, ada apa kat belakang? Una ataupun ina. Hari ni baru kita jawab. Bila nak pakai una, bila nak pakai ina. So jawapannya begini. Kalau pada keadaan berbaris depan, okey. Kalau pada keadaan berbaris depan, pakai una. Pakai apa? Una. Lagi sekali. Kalau pada keadaan berbaris depan, pakai
Kalau pada keadaan berbaris atas dan bawah, kalau pada keadaan berbaris atas dan bawah, pakai ina. Itu dia. Okey. Buat bertenang. Sekali lagi Slow-slow Sekali lagi. Kita buat contoh. Kita buat satu contoh. Orang-orang Islam, mereka solat. Okey. Orang-orang Islam, mereka solat. Itu ayat isim. Kan? Ayat isim. Mana subjek? Subjek dia mana? Orang-orang Islam. Apa predikat dia? Mereka solat. Okey, clear. Subjek, apa keadaan baris? Subjek. Apa baris asas dia? Kita kata dulu. Subjek kat sini. Okey. Subjek berada pada kedudukan berbaris depan. Subjek baris asas di baris depan. Baik. Sekarang ni untuk contoh ini Muslimun mereka solat ni, kita nak kata, takkan kita nak kata Muslimunu. Kita tak sebut itu kan? Kita nak kata Muslimunu ataupun Musliminu. Tak ada. Nun tu memang dari atas. Muslimuna, Muslimina. Maksudnya bukan nun tu yang menjadi penanda aras dan penentu ukur dia, bukan. Yang ditentukan pada perkataan ini ialah sama ada waw ataupun ya. Tu dia. Jadi, okey, tengok ya. Kalau pada keadaan baris depan, untuk perkataan muslimun tadi, dia subjek. Tapi apa tanda dia baris depan? Ni dia. Wow. Muslimuda. Wow itulah sebagai tanda dia sedang berada dalam keadaan berbaris depan. Wow. Muslimuda. Wow. Ni. Wow. Sebagai tanda. Okay, good. Okay. Okay. Contoh kedua. Okay, contoh kedua. Ni best sikit. Okay, contoh kedua. Orang-orang Islam mereka pukul. Pukul. Tak apa ya? Contoh mereka pukul orang kafir. Okey. Contoh. Contoh. Okey. Orang-orang Islam. Tak orang Islam tak apa. Lagi sekali. Lagi sekali. Okey. Macam ni dah cukup. Ya. Mereka pukul orang-orang kafir. Dah. Okey. Mereka pukul orang-orang kafir. Okey. Ini satu rangkap. Mereka pukul orang-orang kafir. Ini rangkap apa? Ini rangkap fi'il. Mereka pukul orang-orang kafir. Ini rangkap fi'il. Okey, rangkap fi'il kena cari berapa unsur? 2, kadang-kadang 3 ya. Rangkap fi'il kena cari fi'il, perbuatan. Siapa pelaku? Fa'il. Siapa yang buat kerja? Ada tak maf'ul yang kena? Fi'il, perbuatan. Fa'il yang buat kerja tu maf'ul yang kena. Okey.
Mereka pukul orang-orang kafir. Mana fi'il? Mana fi'il? Perbuatan yang mana? Jawab. Perbuatan dia pukul. Salah. Mereka pukul. Mereka pukul tu fi'il. Betul kan? Ingat lagi. Mesti ada ganti nama ya. Jangan lupa ya. Mesti ada ganti nama diri. Mereka pukul fi'il. Siapa jawab pukul je salah. Saya tahu ada yang jawab pukul. Okey. Mereka pukul fi'il. Okey. Siapa yang buat kerja pukul? Dhamir tersembunyi. Ingat lagi formula. Ya. Dhamir yang tersembunyi dalam fi'il ialah fa'il. Nota ni boleh ambil dekat tempat biasa. Dekat Google Drive kan. Dekat yang telah disediakan oleh pihak universiti lah. Kita dah kumpulkan dekat sini. Okey, kembali. Mereka pukul fi'il. Siapa pelaku? Dhamir tersembunyi. Iaitu mereka. Mereka. Dhamir, ganti nama. Ada tak yang kena pukul? Ada tak maf'ul yang kena? Siapa kena? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir ni maf'ul. Dia kena. Kenapa? Kena pukul. Siapa buat kerja pukul? Mereka. Siapa mereka? Tak tahulah. Tak kisah siapa. Okey, mereka adalah. Mereka pukul orang kafir. Okey, so penting kat sini. Orang-orang kafir ni maf'ul yang kena. Baik, cuba terjemahkan orang-orang kafir ke dalam bahasa Arab. Kafirun ataupun kafirin. Orang-orang kafir kadang-kadang kafirun, kadang-kadang kafirin. Kadang-kadang kafirin. Okey. Besar sikit. Okey, lagi sikit. Dah nampak ya? Orang-orang kafir, kalau terjemah bahasa Arab, kadang-kadang kafiruna, kadang-kadang kafirina, ina. Mereka pukul kafiruna ke kafirina? Mereka pukul kafiruna ke kafirina? Jawapannya? Mereka pukul kafirina. Pakai ya. Pakai ya. Sebab apa? Okey, refresh. Orang-orang kafir yang kena maf'ul kan? Maf'ul kat sini. Maf'ul. Orang-orang kafir maf'ul yang kena. Maf'ul berada pada keadaan kedudukan berbaris atas. Okey. Cuma kita tak pakai baris. Pada contoh ni, kita tak consider baris sebab itu baris atas. Kafiruna pada atas, kafirina pada atas. Jadi baris ni tak kira. Yang diambil kira ialah sama ada kita pakai waw ataupun ya. Jadi untuk maf'ul kita pakai ya. Macam tu. Okey. Pakai ya kafirin. Mereka pukul kafirin. Kalau tadi orang-orang Islam mereka solat. Cuba terjemahkan. Muslimuna mereka solat ataupun muslimina mereka solat. Yang mana? Muslimuna ke muslimina? Jawapannya muslimuna.
mereka solat. Orang-orang Islam, kita pakai muslimuna, mereka. Mereka pukul orang-orang kafir. Mereka pukul kafiruna ke kafirina. Mereka pukul kafirina yang kena. Boleh? Okey? Contoh terakhir, last. Contoh terakhir. Contoh terakhirnya. Okey, last. Contohlah. Mudah-mudahan saya termasuk dari golongan orang beriman. Contoh. Mudah-mudahan, tak tulis panjang sangat. Contoh, mudah-mudahan kami. Mudah-mudahan kami termasuk dari golongan orang-orang beriman. Okey? Mafhum dia macam tu, mafhum. Mudah-mudahan kami semua termasuk dari golongan, mafhum dia orang-orang beriman. Okey. Dari bahasa Arab apa? Dari terjemah bahasa Arab min. Orang-orang beriman. Terjemah bahasa Arab orang-orang beriman. Kalau translate bahasa Arab jadi tu mu'minuna ataupun mu'minina. Okey. Ini padam Okey, mu'minuna ataupun mu'minina. Ini pun dah sudah. Okey, mu'minuna ataupun mu'minina. Maksudnya sama, orang-orang beriman. Mu'minuna, orang-orang beriman. Mu'minina pun orang-orang beriman. Maksud sama. Cuma kadang-kadang dia pakai waw. Kadang-kadang mu'minun. Kadang-kadang pakai ya, mu'minin. Okey, untuk contoh ni, mudah-mudahan kami termasuk dari kalangan orang-orang beriman. Min ni dari, mudah-mudahan kami termasuk minal mu'minun ke minal mu'minin? Minal mu'minun ke minal mu'minin? Jawapannya apa? Minal mu'minin. Pakai ya. Pakai mu'minin. Pakai. Sebab apa? Sebab dia terletak selepas haraf baris bawah. Haraf jar. Ke sini. Keadaan dia berbaris bawah. Sebab terletak selepas haraf jar. Min. Pakai apa? Pakai ya sebagai tanda dia berada pada kedudukan berbaris bawah. So, kesimpulannya, untuk perkataan macam ni, jamak ni kan, untuk ramai ni, jamak untuk lelaki ni, dia pakai waw kalau dia keadaan berbaris atas. Dia pakai ya kalau dia dalam keadaan berbaris alamak. Sebalik. Salah, sorry. Lagi sekali. Pakai waw kalau dia dalam keadaan berbaris depan. Dan pakai ya kalau dia dalam keadaan berbaris atas dan bawah. Okey. Wallahualam. Sampai situ dulu. Minggu depan kita ulang lagi sekali. Supaya idea ni lebih tertanam dan juga kita boleh menguatkan kefahaman kita. Biasanya kalau ulang lagi sekali minggu depan pun dia macam first time dengar juga. Biasanya macam tu. Okey, tak apalah.
Ya Allah, bagilah kami kefahaman dalam bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan kami diberi kefahaman dalam Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua yang ikut. Okay, kita sambung minggu depan. InsyaAllah kita ulang lagi sekali berkaitan dengan perkara ni. Yang baik daripada Allah, kelemahan kita diri saya sendiri. Saya minta maaf. Jangan lupa daftar dan dapatkan nota-nota di galeri ataupun link yang telah disediakan. Wallahu alam, kita tangguh tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa jazakum mithlahu.